Masalah apa senang? Nombor satu, mas kawin lebih kurang sudahlah. Wali apa? Orang lain mas kawin, ada jaga, itu dah semua saya cukup lah. Anak yatim aku yang jaga. Satu. Nombor dua, ada nafkah lebih kurang aja lah. Aku yang jaga. Kalau kawin orang lain, akan kasih tempat tinggal lah, kasih makan minum lah, pakaian lah. Ini sepupu aku sendiri, anak yatim, aku wali dia. Lebih kurang lah, bukan orang lebih kacau. I am the guardian. I decide, I make decision. Whatever I do, nobody can interfere. Ya kan? Ini pikiran dan amalan sebagian orang lain. Bagus kalau kawin budak ni, senang. Mas kawin lebih kurang, nafkah tak kasih pun lebih kurang. Ya. Nombor tiga, harta ni jadi harta. Ya. Tengok banyak lagi. Bapak ada punya duit banyak. Rumah bapak dia pun nama dia lah sekarang. Kalau kawin orang lain, aku kena siap belikan rumah. Kawin dengan dia, rumah dah ada. Ya kan? Kawin dengan orang lain macam-macam dia nak sediakan. Dengan dia semua dah siap. Aku punya masalah aku jadi laki dia nanti. Nampak tuan? Maka itu menjadi perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang Arab. Mengahwini anak yatim yang di bawah jagaannya. Yang bukan mahram ya. Kalau mahram tak boleh. Takkan datuk jaga cucu nak kahwin dengan cucu, tak masuk akal. Takkan pakcik jaga anak saudara nak kahwin dengan saudara, tak masuk akal. Ini kalau sepupu yang jaga, ya kan? Tapi berlaku. Lalu perkara ini bila datang Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahawa perbuatan ini perbuatan yang tidak boleh diteruskan. Ini perbuatan yang salah, yang haram di sisi Allah. Sebab perkahwinan yang kamu buat dengan anak yatim yang kamu jaga ini rupanya bukan niat yang baik, bukan tujuan yang baik, tetapi hendak dianiaya anak ini, tidak dilakukan dengan adil oleh penjaganya sendiri, ya kan? Maka sebab itu nak hapuskan amalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat yang ketiga. Nampak ya? Kaitan antara ayat kedua dengan ayat ketiga. Ya. Ayat ketiga kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa. Kalau kamu takut, sekiranya kamu bimbang, kamu tidak akan melayan dengan penuh keadilan perempuan-perempuan yatim ini ataupun anak-anak perempuan yatim ini, maka kawinlah wanita-wanita yang lain. Jangan kawin dengan anak yatim yang kamu jaga ini. Takut akan melakukan perkara yang dilakukan oleh adat orang Arab dulu. Niat tak betul, bukan kerana nak layan dengan penuh keadilan, bukan tidak dilaksanakan tanggungjawab, tapi niat yang tak baik. Kalau itu kamu takut akan berlaku, kamu takut kamu lakukan perkara seperti itu, kata Allah, dan jangan kawin dengan anak yatim seperti ini. Cantik macam mana pun, harta banyak mana pun, pergi kawin orang lain. Jadi wanita yang lain, supaya kamu akan lebih berlaku adil, lebih laksanakan tanggungjawab, supaya mas kawin kamu berikan selayaknya, nafkah kamu tunaikan selayaknya, harta dia kamu tak makan secara haram, campur adukkan kamu punya dengan dia punya. Kawin wanita yang lain. Fankihu ma qaba lakum minan nisa. Kawinlah mana-mana wanita yang lain yang baik untuk kamu. Jangan kata satu. Jeng-jeng. Habis dah minggu depan nongkrong perempuan ada 4 kelas ni. Kata Allah berdoa, manna wa ulata wa rubah. Kau minta yang lain, cari wanita yang lain yang baik, maka balakum yang baik untuk kamu wanita lain, dan terpulang. Bukan setakat satu kamu boleh kawin, mana boleh kawin dua-dua. Mana, tuan-tuan dalam bahasa Arab yang dah belajar bahasa Arab sikit-sikit, cuba kira dalam bahasa Arab 1, 2, 3, 4.
siji, loro, wahid ya. Wahid apa? Satu. Kalau dua, nani ataupun itnani. Nani dua, tiga, salata. Kalau empat, arba. Satu, dua, itnani, salata, tiga, arba, empat. Daripada perkataan itnani datang perkataan matna dalam ayat. Matna maknanya apa? Matna maknanya itna itu matna. Dua. Apa yang dua? Baik dalam satu masa pun yang dua. Nah, kalau kita kata boleh kahwin dua, mungkin satu lepas 10 tahun dan cerai juga dah meninggal, kahwin satu lagi. Tapi kalau makna boleh dalam satu masa dua. Itne itu maknanya. Ya. Daripada perkataan salata datang perkataan fulan. Maknanya salata tiga. Kemudian daripada perkataan arba'ah datang perkataan arba'ah. Arba'ah empat. Kalau arba'ah empat. Bukan maknanya 4 campur 4 Apalagi 4 times 4. Oh. Ubah maknanya 4 tu maknanya satu masa tu boleh ada 4. Jadi kata Allah, daripada kamu buat benda yang akan buat kamu susah di akhirat, niat tak baik, sengaja nak pilih kahwin dengan anak yatim yang kamu jaga ni, semata-mata dia cantik, dia ada harta, niat tak betul, nak cuaikan tanggungjawab, nak makan harta dia. Daripada cari penyakit, baik dicari perempuan lain yang baik untuk kamu jadikan sebagai isteri. Nak 2, boleh. Nak 3, boleh. Nak 4, boleh. Nak 5, 5 tak ada. Dan tak Allah lupa. Nampak tak? Saya perhatikan biasa Pak Bilal bola pasang ada masuk. Sebenarnya tak azan. Cerita ini tak masuk. Pak Bilal berang-berang ya. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim termasuk beberapa imam hadis yang lain meriwayatkan pada satu ketika Sayyidina Urwah bin Az-Zubair yaitu anak saudara kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tahu kan Aisyah siapa? Isteri Nabi. Urwah bin Zubair ini anak saudara dia sebab mak dia ialah Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma itu kakak kepada Aisyah. Dua-dua anak Sayyidina Abu Bakar. Jadi anak Asma yaitu anak saudara pada Aisyah namanya Urwah bin Az-Zubair. Urwah ini kalau ada apa-apa masalah dia tak faham, dia akan tanya ke makcik dia. Sebab Sayyidatuna Aisyah memang seorang yang banyak ilmu, dia rapat dengan Nabi, isteri Nabi. Waktu dia hidup dengan Nabi pun selalu bertanya apa saja tak faham, dia akan tanya Nabi SAW. Jadi anak saudara dia namanya Urwah bin Az-Zubair, kalau ada apa-apa tanya dengan Aisyah. Satu hari dia tanya masalah yang ni lah, sebab dia tak faham. Kalau saya tak cerita latar-latar apa, susah nak faham ayat ni. Perlu baca ayat tu. Kata Allah apa? Sekiranya kamu takut tak berlaku adil pada anak-anak perempuan dan anak-anak yatim, maka kahwinlah orang wanita yang baik 2 atau 3 orang. Kalau setakat ini kita tak faham. Betul kan? Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4 dengan takut tak berlaku adil pada anak yatim. Apa kata takut tak berlaku adil dengan anak yatim dengan boleh kahwin 2, 3, 4? Rupanya bila Sayyidina Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada makciknya Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah terangkan cerita yang seperti ini. Ayat ini cerita tentang sebahagian orang yang menjadi wali jaga anak yatim perempuan, tetapi anak itu cantiknya memikat,
hartanya juga menyebabkan walinya kabur pandangan mata, dikahwini untuk dianiaya. Kerana hartanya, kerana tidak mahu bayar mas kawinnya yang selayaknya, maka Allah menurunkan ayat ini untuk mematikan dan menghentikan amalan yang seperti itu. Daripada susah-susah nanti di dunia dan di akhirat kahwin tapi buat masalah, kahwin orang lain. 2 atau 3 atau 4. Itu pun jangan pula buat senyum lebar tu, yang pakai sumpah haji senyum lebar lah. Saya dah bukan cerita kan. Tuan tolong lagi. Bukan maknanya Allah kata tapi yang mana-mana tadi 2, 3, 4 carilah. It's not as easy as that, not as straightforward. Sebab Allah sambung lagi ayat apa kata Allah berikutnya? Fa in khiftum alla ta'dilu, dan sekiranya kamu bimbang dan takut tak mampu berlaku adil, sebab istri lebih daripada satu, kata Allah fawahidatan, maka hendaklah balik kahwin hanya satu sahaja. Kalau takut tak akan berlaku adil, fawahidatan mesti satu aja kata Allah. Aw ma malakat aymanukum, ataupun hamba wanita yang kamu miliki. Ini dalam zaman yang masih ada perhambaan, ya? Itu Allah ikat. Jangan ingat, kita selamat, kita tak ada yang yatim, kita tak buat macam yang Arab jahiliyah dulu, aku baik. Kau kita lah 2, 3, 4 senang-senang. Allah kasih apa? Allah kata kalau takut tak berlaku adil, satu saja. Ya, ada pula orang kata, Ustaz, you're my friend. Bila ngatur kali nak register nak apply, you're my friend Ustaz. Mana Ustaz, kalau saya tak nak berlaku adil, try dulu lah. Ustaz luluskan dulu, tengok nanti saya kahwin tu macam mana. Kalau tak berlaku adil, ada masalah, okey lah saya balik pada yang satu je, isteri pertama, tuan-tuan. Ini bukan makan durian ni, tak tes-tes saja. Kata Allah kata kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Allah kata kalau kamu takut, kalau kamu bimbang tidak akan mampu berlaku adil, maka wajib ataupun yang dibenarkan cuma satu saja. Kalau kamu bimbang, kalau kamu khawatir, kalau kamu takut, maknanya dah belum. Bukan try dulu, bukan luluskan dulu, bukan cuba dulu setahun, tak. Salah kalau kata Ustaz luluskan dulu, kita baru tahu saya ni siapa. Adil ke tak? Kalau ada tanda-tanda, ada petunjuk-petunjuk yang menggambarkan bahawa kamu ni kalau diluluskan tak boleh berlaku adil, tak mampu berlaku adil, tak boleh kasih kan. Sebab itu peraturan yang kita ada di Singapura. Bila apply, kena buat permohonan, kena tunjukkan surat gaji, kena tunjukkan kemampuan. Pendaftar pejabat nikah, antara prosesnya akan panggil isteri, tanya, interview, siasat, minta pendapat. Pasal apa? Pasal Tuan Kandi bertanggungjawab melaksanakan perintah ayat ini. Pastikan tidak ada kekhawatiran dan kebimbangan yang suami tak akan berlaku adil. Kalau gajinya cukup hanya untuk menampung seorang isteri, diluluskan juga untuk mempunyai isteri yang kedua, itu satu penganiayaan. Penganiayaan pada isteri pertama dan yang kedua sekali, tak boleh diluluskan. So itu kalau orang yang kerana hendak, dia akan bawa macam-macam alasan. Ni apa ikutkan diri, tak ikut syariat Allah. Ini undang-undang manusia. Itulah kerja dengan government Singapura, pakai government secular katanya. Quran dan Ustaz, Ustaz pandai-pandai susahkan. Ampun Ustaz kita ni. Padahal ayat Allah menunjukkan, kalau ada kekhawatiran tak berlaku adil, itu sudah
tak dibenarkan. Fawahidatan, kata Allah, satu je. Itulah latar belakang kita ada undang-undang poligami. Ya, kita tak nak cerita panjang-panjang. Saya kata lagi kosong dikaji. Itulah kalau sekalian dia, insyaAllah masa tidak mengizinkan, tapi ayat itu habis. Ya, ada perbincangan lanjutnya, insyaAllah minggu depan kita akan sambung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lihat bagaimana Allah mengatur undang-undang indah. Bagaimana undang-undang ini sebenarnya diatur oleh Allah untuk mengelakkan orang daripada mengambil kesempatan. Padahal dia sebagai wali, semua ada dalam tangan dia. Dia kalau nak buat benda yang tak betul dalam rumah tangga dia, budakmu di bawah jagaan dia, siapa nak larang? Tapi Allah benarkan, tidak boleh ambil kesempatan. Anak yatim, hartanya ada, sampai masa dah matang dan diluruskan, dia minta wajib kasih. Bila nak dikahwini, kalaupun boleh dikahwini oleh walinya, niat mesti betul, tanggungjawab mesti sempurna. Jangan ambil kesempatan mentang-mentang dia anak yatim yang kita jaga, tak boleh. Tapi tuan, undang-undang itu pelaksanaannya pasti ada kekurangan, ya kan? Kalau orang aniaya di luar rumah, orang nampak, saksi ramai, senang bawa kes. Tapi dalam rumah tangga, lebih-lebih lagi kalau masalahnya masalah niat. Ustaz tahu saya niat tak baik nak kahwin dengan anak perempuan ni. Dengan niat ini, niat saya niat baik. Ustaz jangan tuduh-tuduh saya. Niat macam mana kita nak nilai kan? Orang tu niat betul ke niat tak betul, ya kan? Maka sebab itu bila datang undang-undang pelaksanaannya dalam Islam, dasarnya ayat yang pertama. Nampak tak? Dasarnya ayat yang pertama, takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah itu ada, insya-Allah Allah turunkan undang-undang, kita ikut dan kehidupan kita akan tenang. Tapi kalau kan takwa tak ada undang-undang pun orang akan pusing untuk cari jalan keluar. Sebab nak ambil kesempatan. Takwa tak ada, undang-undang tidak akan terkesan. Allah turunkan peraturan, tak akan membantu masyarakat untuk teratur kehidupannya. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang bukan sahaja mentaati perintah dan mengikut undang-undangnya, tetapi dalam masa yang sama yang lebih utama ialah kita untuk mentaati Allah dalam kehidupan. InsyaAllah minggu hadapan kalau tidak ada halangan kita akan sambung dan kita tutup seperti biasa dengan membaca tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.